Soalan 1. Antara berikut yang manakah adalah sama nilai dengan 32 asas 10? Okey, jadi kita cek je lah satu-satu ya. A. Okey, 3, 6 dia asas 9. Jadi 9 kuasa 0, 9 kuasa 1 dan kita darabkan. Darabkan dia akan dapat 6 darab dengan 9 kuasa 0 dari 1 jadi 6. Ini 9, 9 darab 3 sama dengan 27 dan kita tambahkan saja 26. 7, 14, 13 jadi 33. Okay, ini bukan, jadi A bukan. Okey, untuk B 40 asas 8, jadi sini 8 kuasa 0, sini 8 kuasa 1. Jadi kita darabkan dia, sini dapat 0, sini dapat 8 darab dengan 4 sama dengan 32. Kita tambahkan jadi 32. Sini asas 10. Jadi inilah jawapan dia, B. Okey, dan kita buat soalan 2 ya. Okey, jadi soalan 2, 1 kita salingnya 1, 0, 2, 3. Sini asas 4 kan. Okey, jadi kita tambah dengan 2, 0, 3. Okey, kita tambahkan dia akan jadi 6 sini. Okey, untuk asas 4 sebab dia asas 4, jadi asas nombor asas 4. Nombor dalam asas 4 terdiri daripada 3, 2, 1 dan 0. Okey. Kalau lebih daripada tu tak boleh. Okey, 4 pun dia bukan antara nombor dalam asas 4. Dia mesti start dengan 3, 2, 1 dan 0. Okey, jadi kalau sini 3 tambah 3 dan kita dapat 6 kan. Jadi kita kena tolak dengan 4. Sebab dia nombor asal 4 kat sini. Jadi tolak dengan 4 dia akan jadi 2 sini. Jadi 1 dekat sini. Okey, sini akan jadi 3. Sini 2. Sini 1. Okey, jadi sini lah dekat sini. Okey, sini kita tolakkan dengan 1, 0, 2. Jadi 2 tolak 2 sama dengan 0. Jadi 3. Sini 1. Sini inilah. Jadi 1, 1, 3, 0. Jadi jawapannya lah C. Okey, soalan 3. Antara berikut yang manakah matrik sama bagi 11 negatif 6.5. Okey, dia mesti, okey, ini bentuk dia kan. Okey, ini dia bagi macam ni. Adakah sama? Tak, sebab ini atas dengan bawah tau. Ini dia ke tepi. Yang ini dia tukar sini jadi negatif, sini jadi positif. Pun tak juga. Ini tengok ini. Okey, tengok Ini 11, ini 13/2. Cuba kita bahagikan 13 ni bahagi dengan 2. Okey. Jadi dia akan jadi 6 negatif 6.5. Jadi sama dengan ni. Sangat straightforward. Ini macam markah free je. Jawapan dia D. Okey, kita selesaikan dulu bahagian ini. Kita buat yang tu dulu. Jadi negatif 3 tolak dengan negatif 4 akan jadi 1. Okey, sebab sini negatif jumpa dengan negatif, dia akan jadi positif. Itu 8 tolak dengan 1 akan jadi 7. Lepas tu 2 tolak dengan 5, negatif 3 di sini, dan 4 tolak dengan negatif 2 akan jadi tolak-tolak akan jadi positif, akan jadi 4. Akan jadi 6 kat sini. Okey. Okey, lepas tu kita tambah dengan 4, negatif 2, negatif 1, negatif 3 dekat sini. Okey, jadi kita tambahkan dia. 1 tambah 4 jadi 5. Negatif 3 tambah dengan negatif 2 akan jadi negatif 5. 7 tambah negatif 1 akan jadi 6. Dan 6 tambah negatif 3 akan jadi 3. Okey, jawapan yang ada dekat sini 5 negatif 5, 6, 3. Jawapan dia B. Okey, nombor 5 mudahkan. Okey, kita salin dulu. 9 X kuasa 2, Y kuasa 6 darab dengan 3 X kuasa 2 dan dibahagi dengan 27 Y kuasa 2. Okey, 9. Okey, kita buat macam ni. 9 darab dengan 3. Kita kumpulkan nombor ni. 9 darab dengan 3. Di sini X kuasa 2
dan kita bertemu dengan sini, ada darab dengan X kuasa 2, jadi dia akan jadi X 2 tambah 2, ada punya kuasa dia. Okey, lepas tu Y, sini Y kuasa 6, dan kita ada di bawah ni, nampak Y kuasa 2. Okey, bila kita bawa Y ni ke atas, dia akan jadi Y negatif 2. Jadi sini negatif 2. Tolak. Dia akan jadi tolak kalau bahagi. Jadi sini akan tinggal 27 lah. Jadi 9 darab dengan 3, 27. Sini X kuasa 4. Y 6 tolak dengan 2 akan jadi 4. Sini 27, kita matikan sini akan jadi 1, jadi akan jadi X kuasa 4 dan Y kuasa 4. Jadi jawapan dia A. Diberi 5R kuasa 2 sama dengan 3T dan tambah 4S. Ungkapkan T dalam sebutan R dan S. Jadi kita kena T sama dengan berapa. Okey, semua pun T sama dengan berapa. Okey. Okey, jadi 5R kuasa 2 sama juga 3T tambah dengan 4S. Di 5R kuasa 2, kita pindahkan 4S ke sana, akan jadi tolak dengan 4S. Jadi sini sama dengan 3T. Okey. Untuk senang kita terbalikkan. Yang grup sini kita terbalik sana, grup sini kita terbalik sini. Hanya nak tukar tempat je sebab kita nak T sama dengan kat sini 3T sama dengan, saling balik je, 5R kuasa 2 tolak dengan 4S. Jadi T sama dengan 3 ni kita bawa ke sana, dia akan jadi bahagi sebab 3T ni sama juga dengan 3 darab dengan T. Jadi 5R kuasa 2 tolak dengan 4S bahagi dengan 3. Jadi jawapannya adalah 5R kuasa 2. Okey, ni dia B. Okey, soalan 7. Pernyataan di bawah adalah sungsangan bagi suatu implikasi. Jika K tambah 4 tak sama dengan 9, maka K tak sama dengan 5. Antara berikut yang manakah adalah kontrapositif bagi sungsangan tersebut? Okey, ini kontrapositif bagi sungsangan ni. Kita terbalikkan saja ni. Okey, kita tak ubah apa-apa. Apa yang dia cakap kita tak ubah, jadi kita terbalikkan je. Jadi dia akan jadi jika K tak sama dengan 5, maka K tambah dengan 4 tak sama dengan 9. Jadi apa yang jawapan tadi? Jika K ini D kat sini. Jika K tak sama dengan 5, maka K tambah dengan 4 tak sama dengan 9. Jadi jawapannya adalah D. Okey, soalan 8. Diberi bahawa S berubah. Okey, ini soalan ubahan. Jadi S berubah secara langsung dengan punca kuasa 2T dan secara songsang. Kalau songsang, dia bahagilah songsang dengan U. Jika S sama dengan 8, okey, dia bagi sini S sama dengan 8, T sama dengan 36 dan U sama dengan 3. Ungkapkan S dalam sebutan T dan U. Okey, dia dah bagi figure ni, dia nak kita cari K. Okey, ini jadi S berubah secara langsung dengan punca kuasa T per U. Jadi S sama dengan K. K ni pemala yang kita nak cari. Jadi ni punca kuasa T per U. Jadi kita isi je nombor-nombor ni. S sama dengan 8, sama dengan K. Kita nak cari K, kita tak tahu. Jadi punca kuasa T 36 per dengan U adalah 3. Okey, jadi sini punca kuasa 36 adalah 6 darab dengan 6. Jadi sini akan dapat 6 dekat sini. Okey, jadi 8 sama dengan K darab dengan 6. Okey, 3 ni kita boleh bawa ni atas. 3 ni tadi, yang ini kita bawa ni atas. Jadi bila kita bawa ni atas akan jadi akan jadi 8 darab dengan 3. Okey, 8 darab 3 akan jadi 24 sama dengan, jadi K 6 kita bawa ke arah sana, dia akan jadi bahagi dengan 6. Jadi K akan sama dengan 24 bahagi 6 sama dengan 4.
Jadi K sama dengan 4. Jadi dia punya persamaan dia, kita ungkapkan S dalam sebutan U. Sama juga kita buat yang ini. Jadi S sama juga K sama dengan 4. Jadi 4 punca kuasa T per U. Ini jawapan dia. Jadi jawapan kita adalah D. Okay, dalam rajah 1, P, Q, R, S, E, F, Q, G dan H, R, J ialah garis lurus. Cari nilai X. X dekat sini, kita nak cari nilai X ni. Okay, garisan ini adalah dia selari dengan garisan yang ini. Garisan yang ini selari dengan garisan ini. Okay, bila selari, kita buat macam ni. Sini garis selari, sini garis lurus. Okay, ni satu garis lurus dekat sini. Jadi sini pun akan, sini 70 darjah. Jadi dekat sini akan jadi 70 darjah. Okay, kita gunakan dulu hin yang ada dekat sini. Dia bagi ke sini. Jadi sini 105 dekat sini. Okay, dekat sini 105. Ini garisan ni macam ni. Okey, jadi sini ini dibagi 105 dekat sini kan. Sini pun tengok kita buat kat sini. Sini adalah sama sebab sini selari dengan garisan ini, berada dekat garis lurus yang sama. Jadi sini ini dia 105 darjah. Jadi sini, jadi kita boleh dapatkan jawapan dekat sini. Sini macam ni kita nak cari yang ini 180 sebab ni satu garisan lurus. Okey, sini 105 kan. Sini 105 dekat sini. Jadi sini dapat berapa? Jadi 180 tolak dengan 105, kita akan dapat sini 5, sini dapat 75. Jadi sini dia punya sudut dia adalah 75 darjah. Jadi kita boleh dapat sudut dekat sini. Ini pun sama juga kat sini. Nampak tak? Ini selari dengan sini selari. Jadi sini pun 75 darjah. Bila kita dapat sini, sudut sini boleh dapat, kita boleh dapatkan sudut di sini. Jadi sini macam nak cari 180 tolak dengan 75 campur dengan 70. Jadi kita akan dapat 180 tolak dengan sini 5, sini jadi 14. Jadi kita tolakkan dia, sini 5, sini jadi 7, 35 darjah. Jadi sudut sini adalah 35 darjah. Jadi kita dah dapat dah sudut ni. Kita dah boleh cari X. Nampak tak? Dekat satu garisan lurus di sini. Sini garisan lurus ni, kita dapat sini 35 darjah. Kita boleh cari X. Jadi X sama dengan 180 tolak dengan 35. Jadi dia akan jadi 145 darjah. Jadi jawapan kita adalah D. Okey, nombor 10. Dalam rajah 2, P, Q, R, T, U, W ialah heksagon sekata. P, Q, R, T, U. Okey, ini adalah heksagon sekata. Yang dikata heksagon sekata tu adalah di sini. Yang ini heksagon sekata. S, T, U, V dan S, R, Q ialah garis lurus. Hitung nilai M dan N. Okey, dia suruh kita cari nilai M di sini semua ni dan N dekat sini. M tambah dengan N. Okey, dia dah bagi sini adalah heksagon sekata. Okey, heksagon sekata kita tengok dia punya kita nak cari sudut sini. Disebabkan dia sekata tu maksud dia semua ni sama panjang. Okey, sama panjang. Jadi bila sama panjang, sudut sini pun samalah. Jadi macam mana kita nak dapatkan sudut ni? Kita dapatkan dulu total sudut untuk heksagon ni. Okey, jadi kita kira dia punya sisi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisi dia ada 6, kita tolak dulu dengan 2. Kita darab dengan 180. Ini adalah rumus untuk cari sudut pedalaman. Kita cari dulu sisi dia. Kalau sisi dia 8 lah, dan kita tolak dengan 2 dan darab dengan 180.
Okey, jadi sini 4 darab dengan 180 dan kita dapat jawapan dia 720 darjah. Ini adalah dia punya jumlah. Jadi setiap sisi setiap sudut ni sama juga, setiap sudut sama juga 720 bahagi dengan 6. Ada 6 1 2 3 4 5 6. Bagi dengan 6 kita akan dapat 120 darjah. Jadi setiap sini 120 darjah, 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 sini 120 darjah dan sini 120 darjah. Okey. Dekat M ni, tapi M ni seluruh ni tau. Jadi kita hanya dapat sudut kat sini je. Yang sudut kecil ni kita tak dapat lagi. Okey, macam mana kita nak cari sudut kecil kat sini? Sini dia bagi 41 darjah. Okey, kita cari dulu sudut sini. Sini dekat sini. Jadi sini 120. Jadi sudut sini sama dengan 180 tolak dengan 120 akan dapat 60 darjah. Jadi sini sudut dia 60 darjah. Jadi sini pun kita boleh cari juga. Sebab sini kita dah dapat 120. Okey, ini adalah sudut satu bulatan. Jadi untuk cari sudut ini 360 kita tolakkan dengan 120. Di sini 0, 6 tolak 2 jadi 4, 3 tolak 1 jadi 2. Jadi sini 240 darjah. Jadi kita boleh dapatkan sudut di sini. Okey, sini berapa sisi? Okey, mula kita cari dulu sudut pedalaman untuk jadi sini 1 2 3 4 ada 4 sisi. Tolak dengan 2 dulu. Okey, guna pakai formula ni, tolak dengan 2 dan darab dengan 180 untuk cari jumlah sudut ni. Okey. Kita cari dulu jumlah sudut yang ini. Okey. Okey, jumlah dia. Jadi ini sama dengan 360. Jadi 360 ni kita tolak dengan 41 darjah, 60 darjah dan 240 darjah. Okey, jadi ni sama dengan 360 tolak dengan berapa semua ni kita campur je. Sini 1, sini 10, 14 dan sini 3. Okey, kita tolakkan dia. Sini jadi 9, sini jadi 5, sini jadi 1. Jadi sini sudut yang kecil ini, okey, sudut yang kecil ini sama dengan 19 darjah. Jadi M ke sini 19 darjah ni, 19. Sini 120. Jadi kita boleh cari M sama dengan 120 darjah. Kita campur dengan 19 darjah, kita akan dapat sini 9, sini 3, 1, 3, 9 darjah. Ini adalah M. Okey, kita cari N pula. N pun sama juga, tengok kat sini. Kita dapat sini 120, 120. Jadi kita boleh cari sudut dekat sini kan. Sini kan garis lurus. Garis lurus dia punya total sudut dia adalah 180. Okey, jadi sini kita ada 120 darjah. Okey, 120 darjah. Jadi untuk cari sudut ni 180 tolak dengan 120. Jadi 180 kita tolak dengan 120, kita akan dapat 60 darjah. Jadi sini 60, sini pun 60. Ini adalah 3 segi. Sudut pedalaman 3 segi bersamaan dengan 180. Kalau tak hafal, okey. Kalau tak hafal, kita buat cara yang ni. Kita akan dapat 180. Tak percaya? Jom kita buat. Sini sisi 1, 2, 3. Jadi 3 tolak dengan 2 darab dengan 180. Jadi sini akan 3 tolak 2 jadi 1 darab dengan 180. Jadi sudut pedalaman 3 segi adalah 180. Tetap. Okay, jadi untuk dapatkan N sama dengan 180, kita tolak dengan 60. Campur 60 tadi, 60. Campur dengan 60.
sama dengan sini 180 tolak dengan 120 akan jadi 60 darjah. Jadi N sama dengan 60 darjah. Jadi soalan kita adalah hitung nilai M tambah dengan N. Jadi M tambah dengan N sama juga 139 campur dengan 60. Jadi kita akan dapat 9 sini 6789. Jadi jawapan kita adalah 199. Jawapan kita C. Jadi S sama juga K sama dengan 4. Jadi 4 punca kuasa T per U. D ni jawapan dia. Jadi jawapan kita adalah D. Okey, permudahkan. Jadi kita salin dulu soalan dia. P kuasa 4 darab dengan 16 P kuasa 8 ni dalam kurungan 1/4 per dengan Q negatif 3. Okey, sama dengan, nampak tak dekat sini ada kuasa 1/4. Jadi kita buat macam ni, 4 P kuasa 4 salin ini darab dengan, okey, sini dalam kurungan, jadi 16 1/4 darab dengan P sini 8 darab dengan 1/4 sebab dia dalam kurungan. Jadi dia adalah pendarapannya. Jadi darab dengan 1/4 per dengan Q negatif 3. Okey, kita selesaikan bahagian ini. Sini dan sini. Okey, ini note 16 kuasa 1/4. Ini kan dia bersamaan juga dengan 16 punca kuasa 4. Jadi 16 punca kuasa 4 berapa? Cuba cek dalam kalkulator. 16 punca kuasa 4 kita akan dapat 2. Okey, sama je kalau kita buat pengiraan macam ni. Okey. Kita tekan dekat kalkulator. Okey, 16 kuasa 1/4 buat dalam bentuk pecahan. Kita akan dapat jawapannya adalah 2. Jadi dekat sini okey, jadi ni sama dengan P kuasa 4 darab dengan sini jadi 2 kan. Sini jadi 2, jadi sini pula P 8 darab dengan 1/4. Sini 1, sini 4 per 8 bagi 4 kita akan dapat 2. Jadi sini dapat 2. Jadi sini per dengan Q negatif 3. Sekejap, saya kena padam kat sini sebab tempat macam sempit sikit. Okey, jadi sini sekejap saya tukar color sekejap untuk membezakan lah. Okey, ini saya bawa ni atas ni. Jadi sini, okey, sini ada P kuasa 4 dengan P kuasa 2. Jadi kita dekatkan dia. Okey, 2 ni kita bawa ke depan sajalah. Jadi sama dengan 2. Okey, sebab biasanya kalau nombor mesti kita taruh dekat bahagian depan. Okey, jadi 2 P. Okey, sini ada kuasa 4, sini ada kuasa 2. Ini adalah pendaraban, jadi dia akan jadi 4 tambah dengan 2. Ini per dengan Q negatif 3. Jadi sama dengan jawapan kita 2 P 4. Kuasa dia 4 tambah 2 akan jadi kuasa 6 per dengan Q negatif 3. Okey, ada tak jawapan kita? Okey, jawapan kita tak ada dalam bentuk ni. Jadi kita kena bawa yang ini. Kita punya Q kita kena bawa naik atas. Jadi Q kita bawa naik atas. Okey, dia akan jadi sama dengan 2P kuasa 6 Q kuasa 3. Okey, ini dia negatif. Jadi bila bawa naik atas, dia akan tukar jadi positif. Ini jawapan kita. Jadi jawapan kita adalah B. 12. Sebuah kotak mengandungi 3 batang pen biru, 5 batang pen merah dan sebatang pen hitam. Okey, jadi kita tulis kat sini dulu Ada pen color biru. Biru ada 3 batang.
Lepas tu ada 5 batang pen merah. Merah ada 5 dan sebatang pen hitam. Okey, hitam ada 1. 2 batang pen dipilih secara rawak satu persatu tanpa pemulangan. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua batang pen yang dipilih adalah berwarna sama. Okey, jadi ceritanya ada pen biru, merah dan hitam. Jadi kita totalkan dulu ni. Jadi 3 campur 5, 8, 9. Jadi semuanya adalah 9. Jadi probability untuk kalau dalam semua ni lah, dalam satu kotak ni, dalam satu kotak ada 9 pen. Pen ni lah ada 9. Jadi kita ambil satu. Katakanlah bila kita ambil tu adalah warna biru. Jadi kebarangkalian pertanyaan je, apa kebarangkalian kalau ambil sebatang pen biru? Jadi kebarangkalian untuk sebatang pen biru adalah 3/9. Kalau yang kita ambil tu pula adalah warna merah, jadi kebarangkalian dia adalah 5/9. Dan kalau yang kita ambil tu adalah pen warna hitam, kebarangkalian dia adalah 1/9. Nampak tak? Nampak jadi sekarang ni cerita dia kata dia ambil 2 batang pen secara rawak. Secara rawak ni dia main ambil je lah. Secara rawak satu persatu tanpa pemulangan. Jadi sebab kat situ ada 9 batang pen, lepas tu dia ambil satu, dia tak pulangkan, dia ambil dan dia tak letak balik. Jadi dia ambil, bila dia ambil satu batang pen, mula dalam tu ada 9 tu tak. Jadi bila dia ambil, dia akan jadi 8. Lepas tu dia ambil lagi sebatang lagi. Ceritanya sekarang ni dia nak hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua batang pen dipilih adalah berwarna sama. Kalau kita tengok dekat sini, sini biru ada 3 batang pen, merah ada 5 batang pen. Tapi hitam ni ada 1 je. Dekat sini dia nak hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua batang pen dipilih adalah berwarna sama. Jadi cerita dekat kita punya soalan ni, kita hanya mampu untuk ambil pen biru dan pen merah saja sebab dia nak 2 batang pen yang berwarna sama. Hitam ada 1 je kan. Jadi hitam kita tak perlu kira, sebab biru ada 3, kita boleh ambil 2, betul tak? Merah dia ada 5, jadi kita boleh ambil 2, betul tak? Jadi hitam ni kita ignore je. Jadi macam mana kita nak kira yang ni? Macam mana nak buat kira kebarangkalian dia? Mula dia ambil tu, dia ambil secara rawak, dia ambil dia dapat pen biru. Jadi probability ni dia dapat pen biru disebabkan dekat sini soalan dia hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua pen dipilih adalah berwarna sama. Jadi yang kedua pun dia akan ambil color warna biru. Tapi dia boleh juga ambil yang bila dia nak pilih yang secara rawak tu kan, dia ambil tu adalah sebenarnya dia ambil color merah. Ini adalah kejadian yang kedua. Yang pertama, yang tadi mula-mula mungkin dia ambil color biru. Jadi bila dia ambil color biru tu, dia ambil color yang lagi satu pun warna biru juga kan. Ataupun dia pun boleh juga ambil color warna merah. Merah dan ambil yang kedua pun color merah juga. Sebab apa kena merah dengan merah? Sebab kita kena tengok soalan. Soalan ni hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua batang pen ialah berwarna sama. Jadi untuk hitam kita tak dapat ambil lah. Sebab hitam macam tadi dah bagi tahu dah, dia hanya 1 je. Sebab dia nak 2. Dia nak ambil sini 2 batang pen. Jadi kita tulis dia punya kebarangkalian dekat sini. Jadi bila dia ambil pen yang pertama, kebarangkalian pen biru adalah 3/9 sini. Kita tengok yang pen biru 3/9 kita letak sini. Dan kita darabkan. Tadi dalam satu kotak dia ada 9 batang pen kan. 9 batang pen. Untuk biru 3/9 lah. Bila dia ambil satu, 3/9 kan. Bila kita dah ambil, bawa keluar satu pen, total dalam ni dia akan jadi 8 pen, betul tak? 8 pen dan total untuk pen biru dia jadi 2. Jadi kebarangkalian untuk yang pen yang kedua ni adalah 2/8. Sebab ini kita kena baca kat sini sebab dia 2 batang pen diambil secara rawak satu persatu tanpa pemulangan. Maksud kitanya untuk bila yang ambil yang pen yang kedua tu, dia jadi kebarangkalian yang ini.
Atau akan jadi tambah dekat sini. Okey, ini pula kebarangkalian untuk pen merah kita. Sekarang ni tadi kita tengok biru, sekarang ni pen merah. Ini. Okey. Pen merah pula, okey, 5/9. 5/9 darab dengan, okey, ini yang pen yang kedua. Pen yang kedua, okey, untuk total pen merah dalam kotak tadi, dia menjadi 4. Total semua pen pula mula 9 kan, tapi dia dah bawa keluar satu yang pen yang pertama tu, jadi total dia akan jadi 8. Okey, jadi kita darabkan saja. Kita tambah 6 campur 20 akan jadi 26/72. Okey, dalam kebarangkalian kalau kita boleh kecilkan, kita kecilkan. Okey, tapi sini kita boleh kecilkan ke? Tapi semua pun dalam kat sini 72 kan? Ada jawapan tak sini? Sini 26, jadi jawapannya adalah A. Okey, nombor 13. Berikut merupakan jenis akaun simpanan yang mungkin dipunyai oleh sebuah peniaga runcit. Jadi A adalah akaun simpanan, okey, dia nak simpan duit. B adalah akaun simpanan tetap. Okey, mungkinlah juga fixed deposit. Dia kalau nak kata siapa-siapa boleh, dia tak semestinya seorang peniaga. Kalau dia bukan peniaga pun dia boleh je ada akaun simpanan tetap. Akaun semasa, okey, ya. D akaun bank. Akaun bank. Jawapannya adalah D lah, sebab akaun bank ni, okay, dalam akaun bank memang ada pun, semua ada simpanan, simpanan tetap, ini simpanan semasa. Okay, ni ada kita tengok jenis akaun simpanan. Okay, jadi jawapannya adalah D. Okay, Aminah ingin mendepositkan 20,000 ke dalam akaun simpanan tetap selama 2 tahun. Jadi ada pelan 1 dan pelan 2. Kadar faedah tahunan 3% dan dikompaun setiap 3 bulan. Dan yang kedua, kadar faedah tahunan 3.2% dan dikompaun setiap 6 bulan. Berapakah perbezaan faedah yang didapati daripada kedua-dua pelan tersebut? Okey, ini kalau ada perkataan di compound, ini adalah compound interest. Ini bukan interest yang direct tau. Okey, ini biasanya kalau direct, okey, ini adalah duit dia kan. Jadi kita akan kira 20,000 darab dengan persen dia. Contoh persen dia 3% lah. 3% kita darab dengan tahun, darab dengan 2 tahun. Ini kalau direct. Okey. Apa orang kata, cara terus ya. Saya tak ingat nama dia. Kita tengok dekat atas ni, dekat formula. Dia ada dekat sini, faedah mudah. Faedah mudah ni dia senang je ni. Ni duit principal. Jadi principal tadi adalah 20,000, kita darab dengan rate dia contohlah 5%, dan kita darab dengan berapa tahun. Okey, berapa tahun, katakan 7 tahun ke. Jadi kita akan dapatlah jawapan untuk dia punya faedah dia. Okey, tapi untuk yang tadi tu, okey, kita tengok balik soalan tadi. Ini soalan ni. Okey, soalan ni dia kata dicompoundkan. Okey, perkataan compound ni, okey, kalau kita dapat soalan macam ni, kita ambil yang ini. Dekat sini yang ini ni. Ini adalah compound interest punya formula, okey. Contek pula ya. Okey, ini adalah faedah compound lah. Okey, kita ambil formula ni, MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah dengan R per N, dan N darab dengan T. Okey, jadi kita tulis kat sini dia punya dia punya rumus tadi. MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah dengan R per N bagi dengan N darab dengan T. Dia kuasa NT. Okey, jadi kita buat yang pelan 1 dulu. Okey, dua-dua pun compound interest, jadi buat pelan 1. Okey, ini untuk pelan 1. Okey, jadi MV sama dengan P sini. P dekat sini adalah, nanti saya padam ni dulu. Okey. Okey, P dekat sini adalah 20,000. Jadi sini sama dengan 20,000.
Okay, dalam kurungan 1 tambah dengan R adalah rate dia. Okay, rate adalah 3%. Okay, jadi 3%. 3% adalah 3/100. Dia samalah juga dengan 0.03. Okay. Jadi sini 0.03 bahagi dengan N. Untuk N dekat sini, okay, kita baca dekat sini, di compound setiap 3 bulan. Okay, dekat sini bukannya kita terus letak 3 tau. Bukan. Dia macam ni tau. Okay, dalam setahun, okay, dalam setahun dari bulan Januari sampai Disember. Okay, Disember. Kalau dia cerita di compound setiap 3 bulan, jadi setiap 3 bulan, okay, Januari, Februari, Mac. Setiap 3 bulan. Jadi sini ada 3 bulan. Lepas tu Januari, Mac, April, Mei, Jun pun 3 bulan. Jun, Julai, Ogos, September 3 bulan juga. September, lepas tu Oktober, November, Disember kan. Jadi dalam setahun ni berapa kali di compound? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali. Jadi sini jawapan yang untuk bukan jawapan. Apa yang kita nak letak dekat N dekat sini adalah yang ini, yang 4 ni. Jadi sini 4. Yang N ni adalah 4. Okey, faham ya? Okey, jadi sini N ni samalah dengan 4 ni. Okey, jadi 4. T adalah tahun dia adalah 2 tahun. Jadi sini kita darab dengan 2. Okey, jadi kita cari jawapan dia sama dengan berapa? Okey, jadi sini sini 20,000. Okey, dalam kurungan 1 tambah dengan 0 sini kita letak pecahan lah. Sini jadi 0.03. Okey, dekat bawah per dengan 4. Dan kita gerakkan dia ke kanan. Jadi kita tutup kurungan. Okey, jadi sini adalah kuasa 4 darab dengan 2. Jadi kita akan dapat jawapan dia sama dengan RM 21,231.97. Sini 976, 9 jadi 977. Biasanya kalau nak selamat kita ambil je lah 3 titik perpuluhan. Kalau ada point kat belakang, ambil je 3 titik perpuluhan. Okey, kita tutup kalkulator. Okey, ini adalah untuk pelan pertama. Okey, tapi ini bukan faedah saja tau. Ini faedah campur dengan ini 20,000. 20,000 campur dengan faedah. Ni, kalau kita tolakkan ni 20,000 tolak dengan 21, jadi yang 1,200 ni ialah faedah dia lah. Okey, jadi sekarang ni kita buat yang pelan kedua pula. Pelan kedua cara yang sama je. Okey, sebab ni pun dikompaundkan. Jadi dia pun compound interest juga. Okey, jadi MV kita ambil formula sama, jadi P dia samalah, dia tak ada berubah sebab P dia sama 20,000. Okey, dalam kurungan 1 campur dengan berapa rate untuk pelan kedua? Rate dia adalah 3.2%. Jadi 3.2% samalah juga dengan 0.032 bahagi dengan K. N dia pula. N dia berapa? Dekat sini dia cerita, okey, saya padam ni juga. Dekat sini dia cerita di compound setiap 6 bulan. Okey. Kalau setiap 6 bulan pula dia, okey, dalam dekat sini, okey, Januari sampai Disember kan. Okey, saya potong ni dulu. Okey, jadi dia akan compound setiap 6 bulan. Jadi Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Jadi ini setiap ada 6 bulan dan Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. 6 bulan. Jadi dalam 1 tahun dia compound sebanyak berapa kali? Dia compound sebanyak 2 kali. 1 kali, 2 kali. Jadi N adalah yang ini. N adalah yang 2 ni. Sebab dia compound sebanyak 2 kali. Jadi N adalah 2. Okey, nampak tak? Okey, nampak Jadi sini N, okey, dekat sini NT ialah N jadi 2 darab dengan tahun dia, tahun yang samalah 2 tahun. 2 darab dengan 2. Okey, jadi kita akan dapat jawapan 20,000 dalam kurungan 1 tambah dengan 0.032
per dengan 2 tutup kurungan ke kanan tutup kurungan kuasa 2 darab dengan 2. Okay, kita akan dapat 311.049. Okey, jadi kita tengok soalan dia, berapakah perbezaan faedah yang didapati antara kedua-dua plan tersebut. Okey, jadi kita tolakkan saja. Okey, kita tolakkan saja plan 1 dengan plan 2. Jadi kita tengok okey. Okey, beza dia adalah plan 1 231.977 tolak dengan plan 2 311.049. Jadi kita akan dapat jawapan negatif 79.072. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, 15. Seorang budak lelaki dengan ketinggian 1.6 meter mendapati bayang-bayang dirinya berukuran 2 meter dari atas tanah. Okey, jadi ini ada seorang budak lelaki, dia kata tinggi dia adalah 1.6 meter dan bayang-bayang adalah 2 meter. Panjang bayang-bayang tu adalah 2 meter, bayang-bayang 2 meter. Okey, anggarkan tinggi sepohon pokok jika perbezaan tinggi pokok tersebut dan bayang adalah 1.2 meter. Okey, jadi dia suruh kita cari tinggi, anggarkan tu kita cari tinggi sepohon pokok. Jadi ada pokok, sini bayang pokok, dia punya beza tinggi pokok dengan bayang ni bila dia tolak dia akan sama dengan 1.2 meter. Itu jadi dia suruh kita cari tinggi pokok. Okey, untuk ni kita guna pakai info yang ini. Info yang ni. Okey, ini adalah budak tadi. Jadi dia punya tinggi dia adalah 1.6 meter. Okey, ini pula panjang bayang dia adalah 2 meter. Okey, kat sini dia letak ini adalah perbezaan tinggi pokok dan bayang pokok kan. Jadi kita cari beza yang ni. Beza yang untuk yang budak ni. Okey, jadi 1.6 tolak dengan 2 sama dengan beza dia adalah 0.4. Okey, jadi kita guna pakai info ni untuk cari tinggi pokok. Jadi untuk pokok pula, pokok sini tinggi kita tak tahu. Okey, kita namakan macam X lah. Okey, bayang pun dia tak bagi juga, betul tak? Y lah. Jadi apa yang dia bagi adalah beza dia 1.2. Beza dekat sini. Okey, jadi dekat sini kita dapat kat sini. Okey, ini nampak tak dekat sini? Okey, untuk beza budak adalah 0.4. Untuk pokok pula dia bagi 1.2. Jadi kita gunakan info ni. Kita jadikan 0.4 ni jadikan 1.2. Jadi macam mana kita nak jadikan dia? Okey, jadi 1.2 ni kita bahagilah dengan 0.4 kan. Okey, akan sama dengan 1.2 bahagi dengan 0.4, kita akan dapat 3. Okey, 3. Maksud dia kalau 0.4 ni kita darab dengan 3, kita akan dapat 12. Okey, maksud dia 0.4 ni kalau kita darab dengan 3, kita akan dapat balik 1.2. Okey, nampak tak? Jadi kalau sini jadi kita guna yang ini. Okey, semua pun kita darab dengan 3. Sini pun kita darab dengan 3. Jadi sini 2 darab 3, kita akan dapat 6. 1.6 darab dengan 3, kita akan dapat sini 4.8. Okey, sekejap saya padam ini. Okey, nampak setakat ni. Jadi kalau kita beza untuk yang budak ni 1.6 tolak dengan 2, kita akan dapat 0.4. Okey, kita tolak pula yang untuk pokok 4.8. Sorry, ni 4.8 bukan 48. 4.8 kita tolak dengan 6, kita akan dapat 1/2. Jadi betul. Jadi kita dah dapatlah tinggi pokok kita adalah 4.8. Jadi jawapan kita adalah C. Okey, dia bagi satu jadual. Kat sini ada luas objek, luas imej dan dia nak tahu faktor skala dia. Jadi cari nilai yang mungkin bagi K. Okey, faktor skala.
Okey, dekat sini bila melibatkan luas, kat sini adalah contoh kita letak je lah. Dia tak letak dia punya ukuran. Jadi kita letak sini lah, kita andaikan dia sentimeter persegi lah. Sini pun sentimeter persegi. Okey, kalau dia nak faktor skala, okey, kita jangan kira daripada sentimeter persegi ni. Kita kena tahu faktor skala ni dia satu lukisan. Kita kena tahu dia punya pembesaran lukisan. Kalau daripada sini ke besar ni kan. Besar ni ke besar ni. Contoh sini 2, sini 4. Jadi kita tahulah faktor skala dia adalah 2 kali pembesaran. Tu cara nak cari faktor skala. Kita jangan cari daripada luas ni. Okey. Jadi macam mana kita nak cari ni, sebab dia tak bagi pun kan berapa panjang, berapa lebar dan apa bentuk benda ni. Jadi disebabkan dia tak bagi, kita andaikan benda ni adalah 4 segi sama kan. Janganlah kita andaikan dia 3 segi. 3 segi macam susah sikit dah lah. Dia punya rumus pun 1/2 darab dengan tapak lah, darab dengan tinggi. Jadi dia agak boleh tu boleh, tapi dia agak macam remeh lah. Yang paling senang ialah 4 segi sama. Sebab 4 segi sama, dia punya panjang dia sama. Kalau sini 5, sini adalah 5 kan. Jadi dia punya rumus pun panjang darab dengan lebar akan sama dengan 5 darab dengan 5 sama dengan 25. Ini contoh contoh. Okey, kalau lah kita tengok untuk dapatkan 25 ni 5 darab dengan 5, betul tak? Jadi 5 darab 5 ni dia samalah juga dengan 5 kuasa 2, betul tak? Kalau kita tekan kalkulator, 5 kuasa 2 dia akan sama dengan 25. Okey, kalau kita nak terbalikkan dia, okey, kita reversekan dia, kita boleh jadi 25 punca kuasa. Betul tak? 25 punca kuasa, kita akan dapat 5 balik. Nampak tak ni? Jadi dengan cara ini kita buatlah cari panjang dengan lebar untuk luas objek dengan luas image. Jadi untuk objek ni kan, objek objek 18 cm persegi kan dia punya luas kan. Jadi untuk kita cari panjang dia, panjang 18 ni kita kuasa 2 kan dia. Okey. Kita akan dapat 4.24. Okey, ini untuk objek. Dan untuk luas image pula, untuk image dia punya luas adalah 72 cm persegi. Jadi untuk panjang dia, okey, cara yang sama, kita punca kuasa 2 kan dia, kita akan dapat 8.49. Okey, kalau kita kita nak hilangkan point ni lah. Point ni dia akan sama juga dengan sini jadi 4 lah. Okey. Sini pula dia jadi 8. Okey, kita padam je yang ni. Okey. Kita ambil titik perpuluhannya hampir. Okey, maksud dia sini objek ni sini 4, sini 4 kan. Yang ini pula objek yang ni sini 8, sini adalah 8. Jadi kita tengok pembesaran dia, sini 4, sini 8. Jadi berapa pembesaran dia? Pembesaran dia adalah sebanyak 2 kali. Betul tak? Okay, jadi jawapan dia adalah A. Okey, soalan 17. Faktorkan. Okey, dia suruh kita faktorkan 6x kuasa 2 tambah dengan x tolak dengan 2. Okey, sekarang ni senang je. Sekarang ni kan kita picit kalkulator je kan. Jadi buka kalkulator. Okey, kat kalkulator kita tekan mode, kita ambil ini adalah fungsi kuadratik. Jadi kita pilih fungsi kuadratik untuk 2 fungsi. Jadi ax kuasa 2 ambil yang ini. Jadi untuk A, bahagian A, kita masukkan ni 6. Okey, saya besarkan sikit. Okey, dia nak 6x kuasa 2. Jadi sini adalah 6. Tekan sama dengan, untuk B adalah x. Jadi B sama dengan 1 lah. Dekat sini 1. Okey, 1. Dan untuk C adalah negatif 2. Jadi kita akan dapat x sama dengan negatif 2/3. Ataupun satu lagi adalah x sama juga 1/2. Okey. Jadi kita faktorkan dia. Okey, faktorkan ni yang dalam kurungan ni. Okey, faktorkan dia. Jadi sini sini kita pindah 3 ni naik atas, dia akan jadi 3x sama dengan negatif 2. Kalau kita pindahkan negatif 2 kat sini, dia akan jadi 3x tambah dengan 2, sini sama dengan kosong lah. Jadi ini yang kita letak dekat atas. Jadi 3x tambah dengan 2. Dan untuk yang ini pula, sini x sama dengan 1/2 kan.
Okey, kita pindah 2 ni, bawa naik atas, dia akan jadi 2x sama dengan 1. Di 1 ni kita pindah bawa sini, dia akan jadi 2x tolak dengan 1. Jadi sini 2x tolak dengan 1. Jadi jawapan kita 3x 2x. Okey, sini dia terbalikkan yang ni, terbalikkan kat sini. Jadi jawapan kita lah D. Okey, nombor 18. Rajah 3 menunjukkan sebuah bulatan diberi PST ialah tangen kepada bulatan pada titik S. Okey, ni adalah garisan tangen pada titik S. SQRU ialah sebuah sisi 4 kitaran. Diberi bahawa QS sama dengan SU. Jadi QS sama dengan SU. Di garisan ni QS sama dengan SU sama. Ialah okey, PQR ialah garis lurus. Jadi dia suruh kita hitung sudut TSU. TSU berada di sini. Okey, TSU sini, sudut sini. Okey, jadi untuk latihan ni dia hanya bagi sudut 1, 1, 2 di sini saja. Okey. Kalau dalam bulatan, bulatan kita ada 4 segi kan. 4 segi. Jadi sini ada sudut. Jadi sudut sini adalah sudut A, sini sudut B, sini sudut C, sini sudut D. Jadi kalau kita tambahkan A tambah dengan D, jawapan dia akan dapat 180. Kalau kita tambah C dengan B pun, C tambah dengan B, dia akan dapat 180. Dekat sini, nampak tak sudut sini? Ini adalah sudut, bukan sini. Ini adalah 4 segi dalam bulatan. Nampak tak sini? Sini dia bagi sini adalah 112. Jadi kita boleh menggunakan ni, kaedah ni, kita boleh cari sudut sini. Jadi sudut sini 180, kita tolak dengan 112, kita akan dapat sini 8, sini 7, 7 tolak 1 dapat 6. Jadi sini jawapan dia adalah 68 darjah. Okey, jadi sini lukisan yang ini ni. Nampak tak, ini adalah 3 segi kaki sama. Kan dia kata sini sama dengan sini. Untuk 3 segi kaki sama, sudut dekat sini adalah, kalau sini X, sini adalah X sebab ukuran sini sama. Kalau sini ukuran 5, contohnya 5, sini pun 5. Jadi sudut dia adalah sama. Jadi kita sekarang ni kita dapat sini adalah 68 kan. Ke sini adalah 68 darjah. Jadi kita dah dapat sudut dekat sini. Kita boleh cari X. Macam mana kita nak cari X? Jadi sudut pedalaman untuk total sudut pedalaman untuk 3 segi adalah 180. Macam mana dapat 180 ni? Mungkin ada yang tak tahu. Jadi saya tunjuk dekat sini. Jadi kita kira dulu sisi dia dulu. Sisi dia untuk 3 segi ada 1, 2, 3 sisi. Jadi 3 tolak dengan 2 darab dengan 180. Sisi ni tengoklah yang ni kan. Kalau sisi dia 5, kita taruh 5. Kalau sisi dia 8, kita taruh 8. Jadi contoh 8 tolak 2 darab dengan 180 sama dengan kita dapat sini 3 tolak 2 dapat 1 darab dengan 180. Jawapan dia adalah 180. Jadi untuk dapatkan X, sebabkan kita dah dapat sini 68 darjah, jadi 180 tolak dengan 68 darjah, kita akan dapat sini 2, sini 7, jadi 11112. Jadi untuk dapatkan X, 112 adalah gabungan sini dengan sini. Jadi untuk dapatkan X, 112 ni, 112 kita bahagikan dengan 2. Jadi 112 bahagi dengan 2, kita akan dapat 56 darjah. Jadi sini 56 darjah, sini 56 darjah. Sinilah jawapan dia sebenarnya. Sini 56 darjah, sini 56 darjah. Okey, garisan dia bagi tahu tadi PST adalah tangen pada bulatan pada titik S kan. Yang ni PST. Okey, jadi sini garisan tangen pada bulatan pada titik S. Nampak lukisan saya macam tak berapa. Lukisan ni tak berapa cantik sangat. Jadi jap saya lukis betul-betul. Jadi dekat bulatan dia sentuh lah. Okey. Ini titik S. Okey, S. Okay, ini dia 3 segi dia macam ni kan. Nampak tak 3 segi. Ini
kita tengok daripada sini lah, mata kita daripada arah ni, kita tengok. Okay, macam ni lah sebenarnya S kat sini. Sini kita ada berapa? Sini 68 kan. Sini 68 darjah. Sini adalah 56 darjah. Sini adalah 56 darjah. Betul kan? Okay, betul Kalau lah dalam bulatan dia mencecah garisan tangent, ini titik dia. Okay, sini ada 3 segi. Kalau sini sudut dia adalah X, jadi sini akan sama sudut dia adalah X. Kat sini pula, dekat sini pula sudut dia Y. Jadi di sini pun akan sama Y. Okay, jadi sini, okay, kita dapat sini, nampak sini 56 kan. Jadi kita boleh tahu sini adalah 56. Tengok sini pun 56, jadi sini akan sama 56. Kalau kita totalkan sini sudut dia, okay, sebab sudut garisan lurus kan sama dengan 180 darjah kan. Okay, cuba kita totalkan dia, 56 campur 68 akan dengan campur 56. 56 campur 68 campur dengan 56, kita akan dapat jawapan dia 180. Jadi ini dekat lukisan kita, nampak tak, sini 56, sini 56 darjah. Jadi inilah sudut yang kita nak cari tu, TSU. Jadi jawapan kita adalah C. Okey, nombor 19. Bagi suatu taburan data terkumpul, median ialah 63 dan beza antara median dan kuartil pertama ialah 4. Jika julat antara kuartil ialah 8, cari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Okey, dia tak bagi kuartil. Jadi kita kena carilah kat sini. Jadi macam mana dia nak cari? Jadi dia bagi sini median adalah 63. Median tu apa? Median tu adalah titik tengah. Okey, median dia titik tengah, jadi titik tengah dia adalah 63. Jadi dia kata beza antara median dan kuartil pertama terletak dekat sini, Q1 ialah 4. Jadi beza dia adalah 4. Jadi kita 64 ni untuk cari kuartil pertama ni, 63 tolak dengan 4, kita akan dapat 59. Okey, dekat sini 59. Okey, kita tengok dekat sini untuk kuartil pertama. Okey, sini kita dapat dah 59. Jadi ini bukanlah jawapan dia. Jadi antara C ataupun D. Jadi dia dah bagi kat sini, jika julat antara kuartil adalah 8. Okey, macam mana kita cari julat antara kuartil? Okey, julat antara kuartil sama dengan kuartil 3 tolak dengan kuartil 1. Jadi sekarang ni kita dapat kuartil 1 adalah 59. Dia dah bagi julat antar kuartil adalah 8. Kita tak tahu kuartil 3 ni berapa. Jadi kita letak dekat sini, bawa dia ke sini. Dia akan jadi 8 tambah dengan 59. Itulah kuartil 3. Jadi sama dengan 8, sini 17, sini 67. Jadi ini adalah kuartil 3. Kuartil 3 67, kuartil 1 adalah 59. Jadi jawapan kita adalah C. Dalam satu set data, julat dan julat antara kuartil masing-masing ialah 52 dan 33. Antara plot kotak berikut yang manakah mewakili maklumat diberi? Okey, kita kena cari plot kotak. So ini maklumat dia. Dia bagi julat 52 dan julat antara kuartil adalah 33. Jadi mula kita kena cari macam mana kita cari julat ni. Okey. Julat, untuk cari julat sama dengan nombor besar tolak dengan nombor kecil kan. Okey, jawapannya adalah 52. Jadi kita cek je lah satu-satu ABC ni. Okey, nombor besar adalah kita tengok dekat sini. Okey, macam C ni, contoh dekat C, nombor besar dia adalah 88. Nombor kecil dia adalah 3. Jadi kita tolak 88 ni, tolak 3, dapat tak 52. Okey, sini pun mesti tak dapat punya. Jadi jawapan ni memang bukan C. Jadi kita tengok A 52 tolak dengan 6. Sini pun 52. Jadi bukanlah, ini pun bukan. Okey, sini 76 tolak dengan 2, dia akan jadi 74. Jadi ni bukan. Sini pula kita tengok julat ni 57, nombor besar, nombor kecil ni adalah 5. Jadi ni 57, tengok 57 tolak dengan 5, kita akan dapat 52. Jadi kita tak perlu cek yang lain. Jadi jawapannya adalah D. Raja 4 menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O dengan diameter 98 cm. Diberi luas sektor AOB adalah 2829.75 cm persegi.
Okey, dia sekarang ni dia bagi luas sektor minor AOB adalah dia bagi luas dekat sini. Okey, luas yang ini. Okey, jadi dia punya soalan dia cari sudut meja AOB. Okey, sudut yang ini dia nak kita cari sudut di sini. Sudut ni. Okey, berbagi luas sini dan diameter adalah 98 cm. Okey, diameter adalah sini titik tengah, diameter adalah semua ni. Okey. Jadi sini adalah 98 cm. Okey, 98 cm. Jadi jejari 98 bahagi dengan 2, kita akan dapat jejari dia adalah 49. Okey, 49, sini pun 49. Okey, jadi kita sebabkan dekat sini dia bagi luas untuk bahagian sini. Okey, kita cari, kita tengok apa rumus luas ni. Okey, kita pergi dekat bahagian atas sekali, kita cari untuk rumus luas bulatan. Luas bulatan ada di sini iaitu pi j kuasa 2. Okey, ini adalah luas bulatan yang dibagi sekarang ni, luas yang berlorek lah. Okey, luas kawasan yang berlorek sama dengan 2829.75 cm persegi. Okay, sekarang ni kita nak cari luas. Okay, kita cari luas untuk keseluruhan bulatan ni. Okay, jadi luas satu bulatan ni sama dengan berapa tadi? Pi j kuasa 2 kan. Jadi pi adalah 22/7. Ni pun dia dah bagi pi 22/7. Kalau dia tak bagi, pi memang 22/7. Jadi hafal je lah 22/7 darab dengan jejari 49. Darab dengan 49. Okay, sebab 49 kuasa 2. Jadi kita akan dapat jawapan dia 7,546 cm persegi. Okay, ini adalah luas bulatan. Okay, bila kita dapat luas kawasan berlorek dan luas bulatan ni, kita boleh nak cari sudut dekat sini. Untuk satu bulatan, dia punya luas adalah 7,546 cm persegi. Okay, untuk luas yang ni, ini adalah untuk kawasan yang berlorek. Untuk yang berlorek saja belah sini, dia punya luas adalah 2829.75 cm persegi. Okay, kalau kita kira daripada sudut, okay, sebab sekarang ni dia nak cari sudut kan. Sudut untuk satu bulatan adalah 360 darjah. Okay, sudut untuk yang kawasan berlorek ni, sudut sini kita tak tahu. Jadi kita namakan dia sebagai X. Jadi kita darab silangkan dia. Okay, jadi sini 7546X sama dengan 2829.75. Kita darab dengan 360. Jadi sini kita bawa ke bawah. Jadi X sama dengan 2829.75 darab dengan 360 bahagi dengan 7546. Kita akan dapat 135 darjah. Jadi sini adalah sudut sini tau. 135 darjah ni adalah sudut di sini. Sekejap. Tak apa nampak sini. Okey. Sini sudut sini ini adalah 135 darjah. Okay, kita dah dapat dah sudut sini. Jadi kita boleh kan cari sudut di sini. Okay, macam mana kita nak cari sudut sini? Sudut untuk satu bulatan 360 darjah. Jadi 360 kita tolak je dengan 135. Jadi kita akan dapat sini 5, sini jadi 5 tolak 3 jadi 2, sini 3 tolak 1 jadi 2. Jadi dia punya sudut adalah 225 darjah. Jawapan adalah C. Dalam darjah 5 di bawah, KLM dan MNO ialah dua buah segitiga bersudut tegak. Jadi diberi cos KLM. Jadi KLM dekat sini, cos dia 12 13. Okey. Okey, trigonometri punya apa ni rumus dia soh cha toa. Ikutlah, ada yang buat saya takut hantu lah, saya handsome lah, boleh je sama. Okey, jadi sini cos sebab dia bagi cos, jadi cos sama dengan A H. Okey, jadi sini dia bagi 12 per 13. Jadi
A adalah adjacent dekat tepi, sini 12 dan sini 13 dekat sini. Okey, sini nampak tak, sini 26, jadi sini kita dapat 13 kan, yang ni 13. Kita darab je dengan 2, kita akan dapat 26. Okey, jadi bila sini 26, sini pun kita kena darab 2 jugalah sebab sini darab 2. Okey. Jadi sini 12 darab dengan 2 sama dengan 24 kat sini. Okey, 24 cm. Jadi sekarang ni kita nak cari panjang sini. Okey. Sini dia bagi 7 tapi dia tak bagi kat sini, tapi tak apa, kita cari dulu keseluruhan panjang ni. Okey, jadi untuk cari keseluruhan panjang ni kita guna teorem Pythagoras. Kita tengok rumus untuk teorem Pythagoras dekat atas ni. Yang ini. Teorem Pythagoras ni, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Okey. Okey, jadi teorem Pythagoras. Okey, dia punya rumus adalah A kuasa 2 campur dengan B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Ini adalah rumus untuk kita cari panjang, okey, dalam 3 segi. Sini A, sini B, sini C. Katakan dia bagi sini 5, sini dia bagi 7 kan. Jadi dia suruh cari C. Jadi kita gunalah rumus teorem Pythagoras ni. Jadi kita ambil nilai ni 5 kuasa 2 campur dengan 7 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Kita ambil rumus ni. Jadi ini rumus yang kita nak cari untuk cari bahagian ini. Jadi sini adalah sudut 90 darjah kan. Nanti jap agak conteng kat sini, saya padam sekejap. Ini adalah sudut 90 darjah. Jadi sini adalah A, sini adalah B, sini adalah C. Okey. Jadi A adalah berapa tadi? 24 cm. Jadi 24 kuasa 2. Okey, kuasa 2 jangan lupa tambah dengan B. Sini B kuasa 2 sama dengan C dekat sini. C adalah 26. Jadi 26 kuasa 2. Jadi sini kita kuasa 2kan dulu. 676. Jadi sini kita bawa pergi sana. Jadi sini tinggal B kuasa 2, 676 tolak dengan 576 sama dengan 100. Jadi B sini kuasa 2 ni kita bawa pergi sana, dia akan jadi punca kuasa 2 sini. Jadi B sama dengan 10. Okey, jadi sini sama dengan 10 Nanti padam kat sini bagi bersih sikit. Jadi sini panjang semua ni adalah sama dengan 10. Okey, sini dia bagi 7 kan, 7. Jadi kita dapat panjang dia dekat sini adalah 3. Sebab 10 kita tolak dengan 7 akan dapat 3 dekat sini. Okey, sekarang ni yang dia nak cari adalah ON. Okey, panjang ON. Panjang ON adalah dekat sini. Okey, tips kalau kita dapati ada 3 segi kan. Sini 3, sini 4. Okey, kalau biasanya kita akan guna ni teorem Pythagoras ni lah untuk cari. Jadi kita buatlah A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Tapi kalau kita dapat sini 3, sini 4, sini mesti jawapan dia adalah 5. Okey, tak perlu cari sebab dia memang jawapan dia memang 5. Okey, ni tips jadi senang. Jadi jawapan dia adalah B. Okey, diberi X adalah integral 1. Okey, X adalah dia daripada 1 sampai 20. Okey, mula set R. Ini keseluruhan nombor lah. Okey, untuk R dia punya nombor adalah nombor perdana. Okey, nombor perdana apa nombor perdana? Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi pada diri dia sendiri je. Okey, macam 1, 2, 3, 4 bukan nombor perdana sebab 4 boleh bahagi dengan 2. Jadi bukan, jadi 5 macam 5 boleh dibahagi dengan berapa? 5 je. Jadi inilah nombor perdana. Okey, 5, 6 tak ada, 7, 8, 9 boleh bahagi dengan 3, 10, 11. Yes, 11, 12, 13 ya. 12 tak boleh sebab 12 boleh bahagi dengan 4, boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 6, boleh bahagi dengan 3 lagi. 12 banyak. 13, 7 darab 2 sama dengan 14 kan. Jadi 14 bukan, 14, 15 tak boleh sebab 5 boleh darab dengan 3 sama dengan 15. Jadi tak boleh.
Jadi 15, 16 dan 4, 17. Yes, 17 tak ada 17. Okey, 17, 18, 19. Ada tak nombor yang boleh bahagi 19? 19 tak ada. 19 itu saja. Okey. Ini yang 19. Okey, 19. Jadi ini adalah nombor untuk R. Okey, untuk S pula. S adalah, dia kata X adalah semua nombor yang faktor bagi 20. Okey. Nombor-nombor ni adalah dalam lingkungan ni je 1 hingga 20 saja. Okey. Jadi nombor faktor bagi 20 adalah 1. Sebab 20 boleh dibahagi dengan 1. Jadi ni 1 jadi 2 jadi kosong. 1 2 boleh sebab 2 boleh bahagi dengan 20 jadi 10 kan. 4 pun boleh darab dengan 5 jadi 20. 4 5 yes tadi 5 darab 4 5 6 tak boleh 7 tak boleh, 8 tak boleh, 9 tak boleh, 10 yes. 10 20 bahagi dengan 10 akan dapat 2 kat sini. Jadi dia clean, dia tak ada baki. Itu maksud dia faktor bagi 20. Nombor yang boleh dibahagikan dengan 20. Okey, 5 10 11 12 semua tak ada sampailah 20. Okey. Okey, jadi dia bagi kat sini listkan semua elemen R berpersilangan dengan S. Dia ada tak mau dekat S dan tu. Jadi maksud ini adalah dia tak nak S. Okey, jadi R kita buat macam ni. Okey, kita buat macam ni. Okey, dia R dengan S. Jadi apa yang sama dengan RS ni? Sini 1. Okey, kita letak kat sini 1 2 5 2 11. Okey, tak ada. Jadi semua ni adalah R. Okey, 3 7 11 13 sini 17 sini 19 1 2 sini 4 10 dan 20. Okey, huruf yang selain daripada ni 1 2 3 4 ada 4 5 ada 6 tak ada, jadi 6 ada kat luar ni. 6 7 8 9 10 ada 10 11 12 13 14 15 16 17 sini 17 18 19 20. Jadi dia nak list all element of R. Okey, persilangan dengan S. Jadi R persilangan B adalah di bahagian ini, bahagian sini, sebab dia tak mau S. Jadi ini dia. Okey, jadi 3 7 11 13 17 19. Jadi jawapannya adalah B. Okey, soalan 24 rajah. Okey, ini tentang ringkasan proses pemodelan. Jadi sini study sendiri ya yang ini. Okey, saya tak akan bincang yang ini sebab ini lebih pada pembacaan. Okey, nombor 25 rajah 7 menunjukkan sebuah gabungan pepejar yang terbentuk daripada cantuman sebuah silinder dan sebuah kon. Jadi cari jumlah luas permukaan. Okey, dia nak luas permukaan dalam sentimeter persegi gabungan pepejar tersebut. Okey, jadi kita tengok apa rumus untuk pepejal. Ada 2 pepejal, adalah satu adalah silinder dan satu ialah kon. Okey, jadi untuk luas kon, luas silinder, jadi kita cari dekat sini. Ada dekat sini, nampak sini. Nombor 9 ni adalah luas silinder. Okey, kita nak guna pakai yang ini dan ini adalah luas kon. Jadi kita nak 2 rumus ni. Okey. Okey, kita tulis dekat sini. Okey. Luas silinder. Luas silinder sama juga 2 pi J kuasa 2 tambah dengan 2 pi JT. Okey. Dan luas kon kita tulis belah sini. Luas kon kat sini. Luas kon sama juga pi J kuasa 2 campur dengan pi JS. Okey, mula-mula kita kira untuk kon dulu. Okey.
Ni adalah jejari dia. Jejari dia belah sini. Sini ada 6 cm. Jadi jejari dia adalah 3 cm. Okey. Jadi sini adalah 4 cm. Sini 15. Jadi untuk dapatkan tinggi yang ini 15 tolak dengan 4, kita akan dapat 11 cm. Okey, 15 ini tolak dengan tinggi yang ini 4 cm. Jadi kita akan dapat 11 cm. Okey. Tapi mula kita nak tengok sebab dia nak cari luas. Okay? Soalan dia cari luas permukaan. Luas permukaan ni adalah permukaan yang kita nampak. Nampak tak? Ini dekat belakang. Ni satu dekat bawah ni lah. Okay? Permukaan yang kita boleh pegang. Kita boleh nampak ni dekat bawah dia satu. Lepas tu yang ni dua dengan ke belakang dia ketiga. Okay? Ni kan tengok ini bahagian sini, bahagian atas ni dia dah attach tau. Dia dah melekat dengan bahagian kon ni. Jadi kalau kita tengok dia punya rumus ni, okey. Ini 2 pi j. Okey. Ini 2 pi jt. 2 pi jt ni adalah dekat sini, okey. Pi jt kita dengan tinggi dia. Yang ini adalah rumus bagi bulat ni tau. Bulat yang ini. Yang ini bulat ni. Ni satu bulat, sini bulat. Luas di bulat yang dua ni. Okey, 2 pi j. Kalau kita tengok untuk apa ni, kalau luas bulatan, luas untuk bulatan kan sama dengan pi j kuasa 2 kan. Jadi itu yang 2 pi j ni sebab ada dua bulatan dekat sini. Nampak tak dekat sini? Ada dua bulatan, satu dekat sini dan satu dekat sini. Tapi dekat sini tadi dah bagi tahu dah kan. Tadi kita tunjuk sini dia dah attach dengan kon. Jadi ini tak boleh nak kata itu permukaan dia. Dekat sini pun kita tak dapat sentuh yang bulat ni. Yang kita boleh sentuh yang luar kon ni. Betul tak? Okay, jadi untuk bahagian ni kita tak mau dua ni. Okay? Kita hanya kira satu je bahagian sini je. Okay? Kita tak mau dua ni. Okay, jadi kita isikanlah. Jadi pi adalah 22/7. Okay, dekat sini dia ada tunjuk guna 3.142. Sebenarnya sama je. Sama dengan 22/7. Sama je. Okay? 22/7 darab dengan jejari dia adalah 3 kat sini. Okey, ini adalah diameter. Okey, jejari kat tengah-tengah ni. Jadi 3. Jadi jejari adalah 3. Jadi darab dengan 3, darab dengan 3. Okey. Lepas tu kita tambah dengan 2 darab dengan pi 22/7 darab jejari dia adalah 3 dan tinggi tadi adalah 11. Dapat 28.286. Yang bahagian sini kita dapat 207.429. Jadi kita tambahkan, kita akan dapat jawapan dia 235.715 cm persegi. Ini adalah luas permukaan bagi silinder ni. Okey, itu adalah luas bagi silinder. Okey, permukaan silinder. Jadi saya padam ni dulu. Okey. Sekarang kita nak cari luas permukaan untuk kon. Okey, untuk bahagian kon dekat sini, okey, macam tadi, okey, untuk yang silinder tadi kita tak kira kan bahagian dalam ni kan. Untuk kon pun sama juga. Ni ada dua, nampak tak? Dia ada tambah ni. Maksud dia ini adalah okey, pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2 adalah luas bagi bulatan, luas bulatan untuk yang dalam ni. Yang dalam ni JS ni adalah luas bagi yang ini. Yang ini ada dekat apa kita pegang bahagian tajam ni kan. Okay, jadi disebabkan ini bahagian yang dah attach yang ini kan, yang ini dia dah attach dengan silinder. Jadi kita tak boleh kata ia permukaan sebab kita tak boleh pegang dia pun. Jadi kita tak nak yang ini kita buang je. Okey, bahagian yang ini kita buang je. Tapi kalau misalnya soalan tu hanya memang ada kon macam tu, jadi memang kita ambil lah rumus ni terus. Tapi disebabkan dia dah attach dengan kon, jadi yang ini kita tak boleh kata ia permukaan sebab kita padamnya. Ini kita hanya ambil bahagian yang ini je, bahagian yang atas ni je. Okey, untuk ini sama juga, pi adalah 22/7. Jejari dia samalah. Jejari dia adalah dekat sini. Jejari dia 3 sama dengan dekat sini. Okay? Jadi jejari dia adalah 3 dan darab dengan S. Apa itu S? Okay. S adalah sendeng. Sendeng tu yang ni dekat sini. Yang ini. Ni. Okay. Macam kon. Okay. Kon tu lebih kurang macam 3 segi lah kan. Tapi kon dia ada bulat kat bawah.
Tapi dekat sini dia macam bersegi kan. Okey, ini tinggi dia. Okey, ini adalah tinggi. Ini tapak dia. Okey, dan ini di sendeng dia yang kat tepi tu. Jadi untuk luas permukaan kon yang ini pi JS. Jadi kita guna sendeng. Kita tak guna tinggi tau. Kalau tinggi 4 lah kan, 4 cm. Tapi kita guna sendeng. Jadi sini kita ada 4 cm dekat sini. Sini pula jari dia adalah 3 cm. Kita kena cari bahagian sini yang sendeng kat tepi ni. Jadi sini tadi tinggi dia adalah 4 cm. Dan yang ini daripada ni jari dia adalah berapa tadi? 3 cm. Jadi berapa yang bahagian ni? Kebiasaannya kalau kita nak cari macam ni, okay, kita akan gunakan teorem Pythagoras. Apa tu teorem Pythagoras? Okay. Teorem Pythagoras tu sebelum ni pun ada soalan berapa dah kita guna teorem Pythagoras ni. Teorem Pythagoras ni yang ini, yang kat ni. Nombor 1 ni, teorem Pythagoras tu C kuasa 2 tambah dengan A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Okey, kita guna pakailah A kuasa 2 campur dengan B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi sini adalah A, sini adalah B dan sini adalah C. Okey, tapi sini ada tipsnya. Okey, tips kalau ada 3 segi, kita ada sini 4, sini 3, okey. Dekat sini dia mesti jawapan dia adalah 5. Tak percaya, buatlah teorem Pythagoras ni, mesti kita akan dapat 5. Tapi ini boleh katakan macam tips lah. Jadi next kalau jumpa soalan ada 3 segi, okey, sini 3, sini 4, dekat sini mesti 5. Jadi kita tak perlulah nak kira teorem Pythagoras ni, okey. Jadi dekat sini adalah 5. Jadi semua okey, semua pun kita dapat isi. Kita kira saja. Kita akan dapat sini sama juga 47.143 cm persegi. Okey, jadi sekarang ni cari luas jumlah lah. Okey, jumlah untuk silinder campur dengan luas kon. Jadi jumlah luas sama dengan luas silinder campur dengan luas kon. Jadi luas silinder sama dengan 235.715 campur dengan 47.143. Jadi kita akan dapat jawapan dia sama juga 282.858. Okey, jadi jawapan dia adalah 282.7. Mungkin ini masalah titik perpuluhan dekat sini, tapi kiranya jawapan yang paling dekat lah. Kalau kita hadapi benda ni, kita jangan apa orang kata macam jangan alamak mana jangan. Kita tengok nombor yang paling dekat tu 282. Jadi ni 282, ini 8.85 kan, sini 78. Jadi ini jawapan yang paling dekat. Jadi ni jawapan dia B. Okey, kira sisihan piawai bagi data berikut. Okey, sisihan piawai ada rumus dia. Kita tengok dekat atas. Yang piawai rumus dia di bawah statistik. Jadi min. Nah, ini dia sisihan piawai. Okey, kita ambil rumus yang ini. Okey, total X kuasa 2 bahagi dengan N dan tolak dengan ini apa ni? Ini adalah min. Ini min pun kita akan guna pakai juga sebab sini ada min. Jadi kita akan guna sini total X per dengan N. Okey, untuk kita senang tengok kalau kita dapat soalan yang macam ni, sebenarnya senang kalau kita buat dalam bentuk table. Okey, jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan, 7 nombor. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang pertamanya adalah 10, sini 11, sini 12, sini 14, sini 17, sini 18 dan sini 23. Okey, ni ada 7 nombor. Jadi ini adalah N. Okey, N sama dengan 7. Jadi ini adalah X. Okey. Okey, jadi tadi apa rumus untuk sisihan piawai? Okey, sisihan piawai sama juga
punca kuasa, sini total X kuasa 2 per dengan N, tolak dengan min kuasa 2. Okey, jadi kat sini dia perlukan min. Okey, jadi kita kena cari dulu min. Jadi rumus min tadi adalah min. Ini simbol untuk min ya, sama dengan total X per dengan N. Okey, jadi kita sini ada X dan N ada kat sini. Jadi kita kena ada total X. Okey, sini total X. Total X kita totalkan saja, jumlahkan ni, kita tambah semua. Jadi kita akan dapat total X sama dengan berapa? 10 tambah 11 tambah 12 tambah 14 tambah 17 tambah 18 dan tambah 23. Jadi 105. Jadi untuk min tadi kita sambung balik dekat sini. Min sama dengan total X sama dengan 105 bahagi dengan N adalah 7 ni N sama dengan 7. Jadi 105 bahagi dengan 7 kita dapat 15. Di N sama dengan N pula min sama dengan 15. Okey, jadi untuk sisian piawai kita perlukan sini. Sini adalah total X kuasa 2. Okey, N kita ada dekat sini. Min ada dekat sini, cuma kita kena kuasa 2 kan saja. Jadi kita cari dulu sini. Total X kuasa 2. Jadi sini X. Jadi sini adalah X kuasa 2. Kita kuasakan 2 saja yang nombor-nombor di sini. Okay. 10 kuasa 2 100. 11 kuasa 2 sama dengan 1 2 1. 12 kuasa 2 sama dengan 1 4 4. 14 kuasa 2 sama dengan 1 9 6. 17 kuasa 2 sama dengan 2 8 9. 18 kuasa 2 sama dengan 3 2 4 dan 23 kuasa 2 sama dengan 5 2 9. Jadi untuk dapatkan total X kuasa 2 kita campur je semua nombor-nombor ni. 100 tambah dengan 121 tambah 144 tambah 196 tambah dengan 289 campur dengan 324 dan campur dengan 529. Jadi semuanya bersamaan dengan 1703. Okey, jadi kita dah dapat semua. Jadi kita boleh buat sisian piawai kat sini. Jadi sini punca kuasa 2. Jadi kita isikan sini adalah total X kuasa 2 adalah ini. Jadi sini 1703 per dengan N adalah sini N sama dengan 7. Jadi sini 7 tolak dengan sini adalah min kuasa 2. Jadi kita tulis kat sini min kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 sama juga 225. Jadi sini 225. Okay, jadi kita kira kita akan dapat 4.276. Jadi sini ada 4.276. Okey, adanya jawapan dia. Salina memiliki sebuah rumah di Bukit Baru. Dia menerima bil cukai pintu pada kadar 90%. Diberi bahawa nilai tahunan rumahnya ialah RM5,000. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Salina untuk setiap setengah tahun. Jadi ini adalah nilai tahunan dia punya rumah dia. Dan ini kadar yang diberi. Jadi cukai pintu, cukai pintu untuk Salina sama dengan RM5,000 darab dengan 9.5%. Kita akan dapat jawapan dia 475. RM 475. Biasanya cukai pintu ni dia dikira tahunan tau. Jadi ini untuk setahun. Jadi soalan dia kena untuk setiap setengah tahun. Untuk setengah tahun kita bahagilah dengan 2. Bahagi 2 lah. Sebab kita ada 12 bulan. Jadi setahun untuk 6 bulan. 6 bulan. Jadi kita bahagi untuk 2 lah. Untuk 2. Jadi RM 475 kita bahagi dengan 2. Jadi jawapan dia adalah RM 237.5%. Jadi jawapan dia adalah B.
Okey, titik P adalah imej pada titik P yang di bawah putaran 180 darjah pada asalan. Jika koordinat P ialah -3, 2, apakah koordinat bagi titik P? Okey, jadi dia macam ni. Okey, jadi ini X, ini adalah Y kan. Jadi dia berada di -3. Okey, 1, 2, 3. Sini -3 dan ini 1, 2. Okey, 1, 2 dekat sini lah, agak-agak dekat sini. Jadi kalau 180 darjah pada titik asal yang di sini, mungkin dia mungkin titik itulah berada di sini lah kan. Okey, sebab dia 180 darjah pada titik asalan. Jadi dekat sini adalah sini 3, sini adalah -2. Jadi X, Y dia 3 dan -2. Jadi jawapan dia adalah B. Okey, Raja 8 menunjukkan segi 4 selari ABCD pada suatu satah kertas. AB adalah selari dengan paksi X. Jadi AB adalah selari dengan paksi X, AB yang ini. Okey, ini selari dengan ini dan yang ini selari dengan yang ini. Okey, jadi sini persamaan garis lurus AD. Okey, persamaan bagi garis lurus ini adalah X per 7 tolak dengan Y 14 sama dengan 1. Okey, cari persamaan bagi garis lurus BC. Okey, dia nak cari dekat sini BC. Okey, persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah dengan C. Okey, ini adalah persamaan garis lurus. Okey, jadi mula-mula kita cari ni dulu Kita cari M. M ni adalah kecerunan. Okey. Okey, Y sama dengan MX tambah dengan C. Okey, Y ni adalah bilangan dekat Y ni lah. M adalah kecerunan. X adalah ni, okey, apa-apa bilangan X dekat sini, dan C adalah pintasan Y. Okey, jadi mula-mula kita cari dulu M, nilai M. Okey, M ni ada rumus dia. Okey, kita boleh tengok dekat dia punya dekat sini, dia punya rumus dia M yang ini. Ini lah. M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Itu adalah rumus M. M ni adalah kecerunan. Okey. Okey, jadi rumus tadi M sama dengan Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Okey, kalau kita tengok dari segi rumus dia, kita perlukan dua titik koordinat, iaitu tengok Y2, Y1. Jadi kita perlukan dua titik koordinat. Tapi kalau kita tengok dekat BC ni, okey, dekat garisan BC ni, kita dapat ni je, titik yang ini je, satu je. Jadi kita tak dapat titik yang lain. Contoh kita nak dapatkan sini, tak ada koordinat sini, tak ada. Tak ada, kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak dapatkan titik koordinat ni untuk mencari kecerunan? Okey, dekat sini dia dah bagi persamaan garis lurus AD. Jadi kita guna kat sini sebab ini kan selari dengan ni. Jadi bila garisan ni selari, bermakna kecerunan dia sama. Tengok kan sama. Dia punya kecerunan dia sama. Jadi kita cari titik, dua titik dekat sini, sama ada titik di sini dan titik sini. Okey, sini akan jadi X1, sini akan jadi X2. Okey, dan kita cari kecerunan base pada garis ni. Okey, sebab kecerunan untuk AD ni adalah sama dengan kecerunan sini. Sebab dekat sini dia bagi persamaan garis lurus. Jadi kita boleh cari kecerunan dekat sini. Okey, jadi kita cari titik yang pertama, iaitu X1
dengan Y1. Okey, katakan kita nak cari okey, jadi kita guna pakai persamaan yang ini. Okey, persamaan ini jadi X per 7 tolak dengan Y. Y per 14 sama dengan 1. Okey, katakan kita nak cari Y. Apabila Y, kita tak cari X. Y sama dengan 6 lah. 6 kat sini. Jadi 6. Okay. X per 7 tolak dengan Y sama dengan 6. Jadi 6 per 14 sama dengan 1. Jadi kita samakan pembawah dia sebab ini operasi tolak. Jadi pembawah dia 14. Sini kita darab 2 boleh jadi 14. Jadi bila darab 2 situ, sini pun kena darab 2. Jadi sini 2X tolak dengan 6 sama dengan 1. Ini kita bawa ke sana. Yang ini bawa ke belah sana. Jadi dia akan tinggal 2X tolak dengan 6 sama dengan 1 darab dengan 14. Jadi 2X sama dengan 14 tambah dengan 6. Dia akan jadi 6, 10, 20. Jadi X sini bawa ke sana, dia akan jadi bahagi. Jadi X akan sama dengan 10. Jadi titik pertama ni X sama dengan 10. Katakan 10 nya berada di sini. Jadi sinilah titik dia. Okey, ini adalah untuk titik 1. Jadi kita tulis sini Y1, X1 dan Y1. Jadi X1 adalah 10 dan Y1 adalah 6. Okay, kita kotakkan di sini. Okey, jadi ini dah siap untuk titik yang pertama. Dan kita kena cari sebab dia nak 2 titik. Jadi titik yang kedua, sekarang kita cari titik kedua. Okey, titik kedua, kalau 6 kat sini, kita ambil lah nilai 4 lah. 4 dekat sini. Jadi kita ke titik 2 apabila Y sama dengan 4. Kita guna persamaan yang sama. X per dengan 7 tolak dengan Y per 14 sama dengan 1. Jadi X tolak dengan 7 tolak dengan 4 per 14 sama dengan 1. Jadi macam biasa kita samakan bawah dia 14. Sini darab 2, sini darab 2. 2X tolak dengan 4 sama dengan 1. 14 bawa ke sana akan jadi 2X tolak dengan 4 sama dengan 14. 2X sama dengan 14 tambah dengan 4 akan jadi 18. Dan X sama dengan, sini bahagi 2. X sama dengan 9. Jadi untuk titik X2 dan Y2 adalah 9, 4. Jadi kita gunakan titik ni untuk mencari kecerunan AD. Okey, jadi kecerunan M untuk AD sama dengan Y2 adalah kat sini Y2 4 tolak dengan ini Y1 tolak 6 dan X2 X2 9 kat sini 9 tolak dengan X1 adalah 10. Jadi sini akan jadi negatif 2, sini akan jadi negatif 1. Dan negatif dia akan jadi 2. Jadi kecerunan dia adalah sama dengan 2. Okey, sini kecerunan 2, jadi kecerunan untuk ini pun adalah 2. Okey, M sama dengan 2. Kecerunan kita dah dapat. Jadi kita boleh cari C. Dekat sini dia ada koordinat dia. Dia bagi koordinat bagi titik dekat B ni negatif 5, 9. Jadi kita guna koordinat ni untuk cari C. Jadi kita guna persamaan garis lurus ni. Y sama dengan MX tambah dengan C. Jadi Y adalah ni 9. M adalah 2 sama dengan M. X adalah yang ni lah. Okay, koordinat sama lah 5 tambah dengan C. C kita nak cari M ni. M adalah 2 tadi 2. Okay, jadi 9 sama dengan sini negatif 10 tambah dengan C. Jadi kita bawa ni ke sini. Jadi 9 campur dengan 10 sama dengan C. Jadi C sama dengan 19.
Okey, jadi kita dapatlah kita punya persamaan. Persamaan kita adalah Y sama dengan MX tambah dengan C. Jadi Y sama dengan M tadi adalah 2X tambah dengan C kita adalah 19. Inilah persamaan garis lurus bagi BC. Persamaan garis lurus bagi BC. Jadi kita punya jawapan kita 2X tambah dengan 19. Jadi jawapan kita adalah A. Okay, Raja 9 menunjukkan segitiga sama kaki HJK. Hitung perimeter segitiga tersebut. Okay, perimeter. Okay, kita kira jarak daripada K ke J. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini 8. Okay. 8 dan sini kita kira tinggi dia. Sebab sekarang ni kita tak tahu ni jarak ni berapa ni. Kita tak boleh nak agak ini jarak dia 1 tau. Okay. Kalau sini bolehlah 1. Tapi antara sini ke sini tak pasti. Jadi rasanya kita kena buat teorem Pythagoras untuk ni. Sebab tengoklah jawapan ni semua pun macam ni. Nampak tak? Jadi ke sini kita kira dulu tinggi dia. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, tinggi dia adalah 4. Sini 3 segi. 3 segi sini 8. Jadi sini adalah 4 lah. Okay. 4. Jadi kita kena cari jarak sini. Jarak ni kita kena cari yang ni. Daripada H ke J. Jadi kita kena guna teorem Pythagoras. Rasanya ini kali ketiga kita guna teorem Pythagoras ni. Tapi tak apa, kita tengok lagi rumus untuk teorem Pythagoras bagi mungkin ada yang tertinggal. Ini teorem Pythagoras ni. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Okey. Jadi untuk teorem Pythagoras sama dengan A kuasa 2 campur dengan B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi sini A, sini B dan sini C. C yang kita nak cari. Okey, rumus ni adalah untuk kita cari yang ni lah keadaan segitiga ni lah. Kita boleh cari kalau kita dapat A kat sini, kita dapat B kat sini. Contoh sini 5, sini 6. Jadi sini C kita tak dapat. Jadi kita gunalah teorem Pythagoras untuk cari nilai C. Okay, jadi sini A dia adalah 4 kuasa 2. Ini contoh yang saya tunjuk ni lah contoh. 4 kuasa 2 campur dengan B adalah ni B 4. Jadi 4 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi 4 kuasa 2 4 dan 4 16 campur dengan ni pun 16 sama dengan C kuasa 2. Jadi 16 tambahkan 12 32 sama dengan C kuasa 2. Jadi okay, untuk C ni kuasa 2 ni kita pindah belah sana, dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi C sama dengan 5.657. Okey. Sini 5.657 disebabkan ini adalah segitiga sama kaki. Ini pun mestilah sama kan. Jadi kita tak perlulah cari baru. Jadi ini pun 5.657. Okey, jadi perimeter untuk ni adalah perimeter sekeliling ni lah, ini sini dan sini. Sini perimeter dia 8. Keseluruhan ni jadi sama dengan 8 campur dengan ini yang tadi kita kira tadi. 5.657 dan yang sebelah ni pun 5.657. Kita campurkan semua sama juga 19.314. Okey, jawapan dia adalah C. Okey, diberi M sama dengan 0.2633 dan N sama dengan 0.3. Hitung nilai MN, seterusnya bundarkan jawapan betul kepada 3 angka bererti. Jadi kita darabkan saja M. Okey, disuruh darabkan MN. Jadi sama dengan 0.2633 darabkan dengan 0.3. Kita akan dapat jawapan 0.07899.
Okay, sekarang ni dia suruh bundarkan jawapan betul kepada 3 angka bererti. Jadi 3 angka berertinya kita kira start dengan 7. Okey, betul. Jangan kita kira daripada kosong ataupun daripada sini. Kita kira yang dah ada memang figure dia 7. Kosong kita tak kira, kita tak kira lah. Okey, untuk kosong kita ambil daripada 7. Okey, contohlah kalau ada 0.00085565 kan. Jadi untuk kira bundarkan jawapan betul kepada 3 angka bererti, okey, kita kira daripada sini. Jangan kira daripada kosong jangan. Okey, jadi sini 7, 3 angka bererti, okey. 3 nombor lah, 1 2 3. Jadi sampai sini. Okey. Jadi kita bundarkan, dia akan jadi 0.0, sini 9, dia akan jadi 10, jadi sini 9 lah. Okey, jadi 0790. Jadi jawapan dia adalah C. Darjah 10 menunjukkan graf jarak masa bagi pergerakan sebuah lori. Dinyatakan tempoh masa dalam jam lori itu berhenti. Okey, jadi kita tengok dekat graf ni, kita tengok nampak tak? Macam mana kita identify lori tu berhenti time bila? Time ni. Ni menunjukkan dia tak bergerak. Dia kat situ je dia duduk. Jadi inilah time dia berhenti. Jadi tempoh masa ni dia start daripada 12.45, dia berhenti sampailah pukul 14. 14 ni pukul berapa? 14 ni adalah pukul 2. Okey. Biasa jam pukul 10, pukul 11, pukul 12 tengah hari kan. Okey, lepas tu biasa kita akan sebut pukul 1, pukul 2. Tapi kalau ada macam tentera kan, tentera biasa guna waktu 24 jam lah. Dia akan kata sini pukul 13. 13 sini pukul 14. Jadi pukul 14 ni pukul 2 lah. Jadi untuk tahu masa dia nak tahu tempoh masa. Jadi kita tolakkan sajalah 14 tolak dengan 12.45. Okey, sebabkan ini adalah dalam masa. Okey, masa sama dengan 1 jam sama dengan 60 minit kan. Jadi sini kita pinjam 1 jam daripada sini, dia akan jadi 60 minit. Sini jadi 13 jam lah. Jadi sini kosong, sini jadi sini bukan kosong, sini bukan kosong, sini tolak 5 kan. Jadi sini akan jadi 5 sini jadi 5, jadi sini 1, sini jadi 1, jadi 1 jam 15 minit. Okey, jadi sini okey. Ini dalam jam tau. Hati-hati dia nak dalam jam. Sini 1 jam 15 minit. Jadi kita kena convert dulu 15 minit ni dalam jam. Okey, 1 jam dia bersamaan dengan 60 minit kan. Sekarang ni kita 15 minit. 15 minit ni sama dengan berapa jam? Ni yang kita nak cari. Jadi kita namakan dia sebagai X. Okey, X. Jadi kita darab silangkan dia. 60X sama dengan 15 darab dengan 1. Sini darab sini. Okey, darab silang. Jadi X sama dengan 15 bahagi dengan 60. Jadi X sama dengan sama dengan 0.25. Jadi dalam jam, okey, ini 1 jam, okey, tempoh masa dia adalah 1.25 jam. Jadi jawapan dia adalah B. Jumlah pendapatan encik-encik dan isterinya adalah sebanyak 12,600. Mereka mempunyai 3 orang anak dan ingin menyimpan dana pendidikan anak-anak mereka sebanyak 250,000 dalam tempoh 15 tahun bermula sekarang. Berapakah jumlah minimum yang perlu disimpan setiap bulan? Okey, jadi dia nak simpan duit daripada sekarang untuk 15 tahun akan datang untuk kumpul sebanyak ini. Jadi nak tahu berapa jumlah minimum yang perlu disimpan untuk cukup 250,000. Okey, mula kita bahagi dulu. Okey,
250,000 ni kiranya dalam setahun. Okey, untuk setahun dia mesti ada, okey, untuk setahun dia mesti ada 250,000. Kita bahagi dengan 15 tahun yang ni, okey. Kita akan dapat jawapan dia RM 16,660.6.67. Macam itulah jawapan dia. Okey, jadi ini adalah untuk setahun. Okey, ini untuk 1 tahun, untuk setahun. Okey, jadi nak kata berapakah jumlah minimum yang perlu disimpan setiap bulan? Okey, untuk bulan dia, untuk bulan kita bahagi dengan 12. RM 16,666.67 tadi kita bahagikan dengan 12. Kita akan dapat RM 1388.88. Okey, jadi sekarang ni berapa jumlah minimum yang cukup? Okey. Okey, ini jumlah dia. Ini tak cukup lah. Okey, ini pun akan tak cukup. Kalau kita simpan banyak ni, kita tak akan capai 250. Ini tak cukup sebab ini 1380, kita punya 1388 tau. Jadi jumlah yang cukup minimum untuk dia cukup simpan sampai 250,000 ni adalah dia lah 1,400 ni. Yang ini dia akan cukup. Nak check, okey, boleh kita saja check yang inilah. Okey, jom kita check. Jadi RM 1380 kita darab dengan 12 bulan. Okey, kita nak dapatkan untuk setahun. Kalau disimpan banyak ni, setahun dia akan dapat RM 16,560. Jadi untuk 15 tahun, okey, untuk 15 tahun dia dapat tak capai 250,000 ni. Jadi 16,560 kita darab dengan 15, dia akan dapat RM 248,400. Dia tak capai, ini 250,000. Jadi jawapan dia untuk minimum simpanan untuk setiap bulan adalah D. Okey, Raja Sebas menunjukkan graf laju masa bagi satu zarah dalam tempoh 18 saat. Hitung nilai V, KV di sini. Dia nak tahu jika jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu semasa laju seragam ialah 72 minit. Okey, hitung V jika jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu semasa laju seragam ialah 72 meter. Okey, untuk cari, kalau kita dapat graf macam ni, laju melawan masa, okey, untuk cari jarak, kita cari macam kita cari cari luas. Okey, jadi sekarang ni dekat sini dia nak luas kat dia daripada sini kan, dekat sini antara ni laju seragam ni kat sini lah, sini. Jadi ni adalah bentuk segi 4 tepat kan. Jadi kita guna rumus yang macam luas. Jadi untuk cari laju kat sini, bukan cari laju, kita cari jarak sebab ini laju melawan masa kan. Kita cari jarak sama juga panjang darab lebar. Okay, kita ambil rumus yang macam luas. Jadi sini 18 tolak dengan 10 akan jadi 8 kat sini. 8 darab dengan V dan jarak tadi dia bagi adalah 72 meter. Okay, 72 meter. Di sini kita pindahkan ni ke arah sana, dia akan jadi V sama dengan 72 bahagi dengan 8. Jadi V sama dengan jadi 9. So V sama dengan 9. Jadi jawapannya adalah D. Okey, diberi tan X sama dengan negatif 1.732. Okey, diberi ni dah dia punya antara dia, cari dua nilai yang mungkin bagi X. Okey, untuk ni kita buka kalkulator. Okey, jadi sini kita buat yang ni dulu. Tan X sama dengan negatif 1.732. Jadi X sama dengan tan ni kita bawa ke kanan, jadi dia akan jadi tan negatif lah. Negatif 1.732. Jadi kita tekan dulu kalkulator shift tan. Okey, negatif 1.732.
Dan kita dapat jawapan dia adalah negatif 59.999 macam tu lah. Jadi dia lebih kurang kita ke titik perpuluhan yang P sama dengan negatif 60 lah. Jadi kita tutup. Jadi apakah dua nilai yang mungkin? Okey. Jadi sini negatif 60 kan. Okey. Sini katakanlah sini 60. Okey, negatif 60. Jadi 10 dia kemungkinan dekat sini sini dekat sini. Okey, satu dekat sini. Jadi dekat situ 180 tolak dengan 60 dia akan jadi 120. Sini 120 kan. Satu lagi mungkin juga dia sampai dia satu ni satu ni, jadi sini 360 tolak dengan 60 dia akan jadi 300. Jadi nilai yang mungkin adalah C. Okey, jadual 1 menunjukkan kadar premium tahunan per 1000 nilai muka insurans hayat boleh baru yang ditawar oleh syarikat Bitara. Okey, dia ada table kat sini. Jadi dengan nilai muka sebanyak 140,000. Hitung premium tahunan bagi seorang lelaki berumur 28 tahun yang tidak merokok. Okey, jadi dia adalah lelaki. Jadi kita tengok bahagian lelaki kat sini. Dia berumur 28 tahun kat sini dan dia tidak merokok. Jadi ini adalah dia punya dia punya kadar dia lah. Okey, kadar premium tahunan sama dengan ini nilai muka dia. Okey, 140,000 bahagi dengan ini 1,000 dekat atas ni, dan kita darab dengan tapi nilai sama lah, nasib sama, jadi 2.13. Jadi kita akan dapat jawapan dia RM 298.20. Jadi jawapan dia adalah B. Puan Syuhada telah menjalani pembedahan mata dengan kos perubatan sebanyak 10,000. Polisi insurans perubatan yang diambil olehnya mengenakan deductible sebanyak 1,000 dan co-insurans adalah 90/100. Berapakah jumlah wang yang perlu ditanggung oleh Puan Syuhada bagi kos perubatan? Okey, co-insurans ni adalah 90/10. Jadi ini adalah company insurans yang bayar. Okey. Dan ini adalah ni yang Puan Syuhada akan bayar. Okey, dia punya kos pembedahan adalah RM10,000. Okey, nilai deductible ni ini 1,000. 1,000 ni adalah kos yang dibayar oleh Puan Syuhada ni. Okey, jadi kita tolak dulu. Tolak 1,000 ni. Kita akan dapat RM 9,000. Jadi bila kita dapat RM 9,000 ni, baru kita pecahkan ikut yang 90/100 90/10 ni. Jadi dia maksud dia 90 adalah untuk 90 company insurans yang bayar dan 10 ni Puan Syuhada yang bayar. Jadi kita kira je lah untuk yang 10% ni berapa. Jadi 9,000 ni kita just darab je 10%. Okey, kita akan dapat RM900. Jadi kos untuk Puan Syuhada bayar sini 1,000 yang deductible tadi, okey, tambah dengan 900 ni, kita tambahkan je, kita akan dapat sama dengan RM 1,900. Jadi jawapan dia adalah C.